Soalan saya, adakah dikira rosak akidah apabila kita menyamai sifat nafsiyah Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk lain? Mohon pencerahan Ustaz daripada Pasir Mas, Kelantan. Dia menyamakan sifat wujud Allah tu kepada makhluk yang lain. Ya, memang jelaslah boleh rosak akidah. Sebab apa? Sebab laisa kamitsli syai'. Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadis. Allah Taala bersalahan dengan segala yang baharu. Makna setiap selain daripada Allah semua baharu, macam kita kan. Baharu. Baharu tu maksud apa? Sesuatu yang diciptakan disebut sebagai makhluk. Allah itu khaliq. Allah pencipta, maka kita ni adalah makhluk. Maka dengan sebab itu kita lihat bagaimana kalaulah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka sudah tentulah ianya sudah kita sebut boleh membatalkan akidah. Sebab itu kalau kita tengok golongan etis kadang-kadang dia fikir secara logik dia yang tidak sah, yang tidak sahih. Dia logik pun kalau hak cerdik memang betul. Dia boleh fikir dengan betul. Sebab tu Allah bagi akal ni untuk berfikir dengan cara yang baik. Tetapi ada orang ni dia kata kononnya logik tetapi sebenarnya tak logik pun, dia fikir ikut kepala dia aja, ikut nafsu dia. Sebagai contoh sebut pernah berlaku disebutlah dalam kitab-kitab, contohnya kitab Ad-Durrus Tsamin fi Aqaidil Mu'minin, contoh disebut bagaimana zaman Abu Hanifah ada seorang ni, dia ni kononnya hebatlah, fikir banyaklah kan. Dia cuba timbulkan satu persoalan. Dia kata bagaimana kamu kata kewujudan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kewujudan mestilah ada. Tengok kita ni wujud. Ada tempat kita duduk, ada tempat kita berada. Kalau kamu kata Allah itu wujud, mana dia? Bagaimana tempat dia di mana? Lalu dia cabarlah para ulama untuk berdialog. Kan? Dan ditunjukkan seorang kepada Hammad, iaitu guru kepada Imam Abu Hanifah. Hammad pun dipanggil lah, kita kata besok kita ni ringkas cerita lah, besok nak pergi berdialog. Hamad pun duk fikir macam mana nak buat. Malam tu dia tidur, dia bermimpi. Jadi bila datangnya Imam Abu Hanifah, itu kecil lagi, Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah ni bagi tahu Hamad, nampak Hamad duk fikir. Dia pun tanya apa masalahnya. Ni aku nak kena berdialog ni. Sebab dialog ni, hujah ni bukan semua orang yang mampu mematahkan hujah. Walaupun orang ada ilmu sekalipun, dia ada kepetahan dia. Dia punya orang kata mantik ni tinggi kan. Jadi bagi tahu, cuma semalam aku bermimpi, aku pergi satu tempat yang kebun yang indah, buah-buahan cantik apa semua. Ada satu pokok yang buah-buah cantik kan. Kemudian tiba-tiba ada seekor khinzir datang, dia makan buah-buah tersebut. Dia makan, dia goncang pokok tu. Dalam keadaan yang seumpama itu, datanglah rimau terekam apa khinzir tadi. Kata Imam Abu Hanifah, dia kata Allah Ta'ala bagi kepadaku untuk mentakwilkan mimpi. Yang aku boleh tafsirkan lah, iaitu kebun itu umpama Islam. Maknanya yang cantik, elok. Pokok itu dengan buah-buah itu ulama-ulama yang ada. Kemudian datang khinzir ni orang yang orang yang cuba nak merosakkan Islam itu. Datang rimau. Rimau ni akulah yang penyelamatnya. Jadi maknanya Imam Abu Hanifah kata tak apalah Tok Guru, saya akan berlawan dengan etis tersebut. Ringkas cerita, pergilah. Dia ni yang kata etis ni sudah berada di atas mimbar atas. Dia kata siapa nak lawan dengan aku? Imam Abu Hanifah bercakap dia nak lawan. Dia kata kamu tak layak, kamu kecil lagi. Maka layak tak layak bukan diukur pada serbannya, bukan diukur pada jubahnya, bukan. Tapi layak tak layak adalah berdasarkan kepada ilmunya. Jadi okeylah. Dia kata ginilah, susah sangat. Okey, kamu jawab soalan simple aku. Di mana Tuhan? Setiap benda itu ada tempat. Kamu kata Allah wujud di mana? Maka Imam Abu Hanifah kata, jawapannya ada pada diri kamu. Ada pada diri kamu. Dia kata macam mana? Okey, aku tanya kamu. Kamu ada tak ruh? Ada tak nyawa? Dia kata ada.
Okey, aku nak tanya kamu, roh kamu tu, nyawa kamu di mana? Oh, Di kepala kamu kah? Di kaki kamu kah? Di perut kamu kah? Macam cerita Masya Allah, tu. Ramli. Kekuatan di Masya mana Allah, tu kan? kekuatan di mana? Jadi maknanya dia tergamam. Maknanya macam mana dia nak tunjukkan tempat. Jadi bukan semua perkara itu bertempat. Okey, dia kata, dia tanya soalan lain. Dia kata okey. Soalan lain. Soalan kedua dia kata, setiap benda ni mesti ada permulaan, mesti ada pengakhiran. Mesti ada mula. Sudah macam kita, mesti ada mula. Kan? Jadi bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu kata tak ada mula, tak ada akhir. Pelik rasa, pelik. Dia fikir, dia rasa, dia ikut nafsu, dia rasa pelik. Abu Hanifah kata, jawapannya ada pada diri kamu. Bagaimana? Cuba kamu lihat jari kamu. Jari apa yang mula? Jari ibu jari. Ibu jari. Jari yang akhir? Jari kelingking. Okey. Sebelum jari ibu ada jari apa? Ada apa? Tak ada. Selepas jari kelingking ada apa? Tak ada. Tak ada. Nampak tak? Mantik dah kan? Masya-Allah. Hebat. Kemudian okeylah dia kata, budak ni dia kata, kalau bahasa kita lah, budak ni memang ni kan. Dia kata okey, aku nak tanya kamu, oleh kerana kamu kata Tuhan tu ada, sekarang ni Tuhan Allah buat apa? Allah buat apa sekarang ini? Kamu kata Allah Ta'ala ada. Allah buat apa sekarang ni? Imam Munifah kata, ginilah. Selayaknya orang nak bagi jawapan, kena duduk atas mimbar. Orang bertanya, kena duduk bawah. So bagi aku jawab, aku naik atas lah. Dia kata, okey, no problem. No problem. Dia pun turun. Imam Munifah pun naik atas. Bila naik atas, so jawablah soalan. Kan? Soalan apa? Allah buat apa? Maka Imam Munifah kata, sekarang ni Allah telah menurunkan, menghancurkan kebatilan dan menaikkan yang hak dengan Allah pindahkan aku di atas, pindahkan kamu di bawah. Jadi itu bermakna kamu tu dikalahkan, kebatilan itu dihancurkan dan dimusnahkan. Jadi ini semua nak ceritanya, kita kata berbincang ataupun berdialog dengan ateis ni terpaksa guna mantik, kena akal. Sebab apa? Sebab mereka ini cuba menafikan satu benda yang fitrah. Yang fitrah. Walaupun kisah ni adalah ada setengah menyatakan tidak ada sumber yang kuat dan sebagainya, tapi tak apa, yang penting nak ambil pengajaran tadi tu dari sudut apa? Dari sudut bagaimana dialog itu berlaku. Dan secara fitrahnya pun memang Nabi SAW menyatakan kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Wallahu a'lam.